Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Inilah Nasional 5 edisi 3 April 2015 dan fokus utama hari ini. Malaysia kutuk serangan militan di timur laut Kenya. Tarik tali Selangor terhadap Kerajaan Persekutuan, kelirukan rakyat. Dan juga pemaju perumahan di Melaka bakal dikenakan tindakan jika kenakan GST. Dan lintas langsung negeri Belak, kita akan bersama Asli Ismail dari Sabah. Dan diikuti dari Sarawak, Nur Juana Abdullah dan juga Nur Amalina Abdul Halim di Melaka. Jadi semuanya seketika nanti. Tindakan yang bukan saja mengelirukan rakyat tetapi juga merugikan Kerajaan Selangor. Pimpinan Azmin Ali Menteri Besar itu dilihat cenderung untuk membatalkan projek pembangunan yang telah diluluskan Menteri Besar sebelum ini, Tan Sri Khalid Ibrahim. Isu berkaitan telah dibangkitkan Adun Sungai Panjang Budiman Muhammad Rohdi dalam sidang DUN. Antara projek yang dibatalkan adalah pembinaan lebuh-raya Kinrara Damansara KIDEX sepanjang 14.9 km dengan alasan syarikat konsesi gagal memenuhi syarat ditetapkan. Manakala projek penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air belum dapat dimuktamadkan kerana kerajaan negeri masih bermain tarik tali dengan Kerajaan Persekutuan. Dan saya melihat ada kecenderungan seperti nak menafikan apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Besar terdahulu. Kita ambil kira dalam konteks air. Saya kira semuanya telah dipersetujui dan kemudian akhirnya tiba-tiba ada kaedah yang menyatakan perjanjian itu harus dikaji semula ataupun dibatalkan dan sebagainya. Begitu juga dalam soal KIDEX. Sebab berdasarkan maklumat yang saya perolehi, pada 15 November 2013, syarikat konsesi ini mendapat persetujuan dan kelulusan bersyarat daripada MTES telah pun diperolehi pada 23 Februari 2012. Bangkit menjawab persoalan mengenai KIDEX, Azmin mendakwa tidak pernah didedahkan dengan terma perjanjian antara Kerajaan Persekutuan dengan syarikat konsesi. Kerajaan negeri tidak pernah didedahkan tentang terma-terma perjanjian lebuh-raya KIDEX. Perjanjian adalah di antara Kerajaan Persekutuan, iaitu Kementerian Kerja Raya dengan syarikat konsesi lebuh-raya KIDEX Sdn Bhd yang telah ditandatangani pada 15 November 2013 dan dokumen perjanjian diklasifikasikan sebagai sulit dan berhad. Kerajaan negeri telah meminta untuk perjanjian ini didedahkan kepada pihak awam, namun usaha tersebut tidak pernah diendahkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kadar kes kesalahan hutan di Perak bagi tahun 2014 berjaya mencatatkan penurunan. Kejayaan hasil pemantauan bersama Jabatan Perhutanan Negeri Perak JPNPK dan beberapa agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 1NRE Enforcement serta Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memberitahu sebanyak 60 kes dicatatkan pada tahun 2012 dan 45 kes pada tahun 2013 sebelum menurun pada tahun lepas sebanyak 40 kes. Beliau yang juga Adun Pangkor menjelaskan demikian ketika menjawab soalan lisan Adun TAP Pantai Remis Wong Mei Ing. Jelasnya lagi, kutipan kompaun kesalahan hutan yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak RM529,400 berbanding 2 tahun sebelum ini iaitu lebih RM282,000 pada tahun 2013 dan lebih RM390,000 pada tahun 2012. Selain itu, kerajaan negeri turut menjalinkan kerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli dalam menyelesaikan isu penerokan hutan di kawasan orang asli.
Sidang Dun Perak turut dimaklumkan kerajaan negeri mengambil langkah proaktif bagi mengelak catuan air berulang di Taiping dan Kemunting berikutan musim kemarau tahun lalu. Ini termasuk mendapatkan sumber bekalan air tambahan melalui projek naik taraf loji rawatan air LRA Gunung Semanggol dan LRA Air Terjun. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kemudahan Awam Datuk Zainal Fazi Paharudin, fasa pertama projek LRA Gunung Semanggol telah siap pada November tahun lalu. Melaluinya 20 juta liter air tambahan dapat disalurkan ke Taiping dan Kemunting dalam sehari. Bagi projek fasa kedua pula, tender telah dikeluarkan dan ia dijangka siap pada penghujung tahun depan, sekaligus dapat menambah kapasiti pengeluaran air sebanyak 14 juta liter sehari. Selain itu, projek menaik taraf kapasiti pengeluaran di LRA Air Terjun sedang dilaksanakan dan ia mampu menghasilkan pengeluaran sehingga 18 juta liter sehari. Projek dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Projek pemulihan menyeluruh empangan Pedu di Kedah dijangka siap sepenuhnya September ini. Projek mencecah 60 juta ringgit itu menjamin bekalan air mencukupi pada masa depan sekaligus mengatasi kebimbangan penduduk berhubung kemungkinan empangan itu pecah. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Asas Tani Kedah Datuk Suraya Yaakob berkata projek pemulihan merangkumi kerja membaik kerosakan atau kebocoran pada komponen hidromekanikal dan elektrikal dalam empangan tanpa perlu mengeringkan air. Kaedah ini lebih sistematik dan terkini yang dapat mengelak perbaziran air. Kerja pembaikan dilakukan sebuah syarikat kontraktor tempatan sejak 19 September 2013. Kerja pemulihan ini akan memungkinkan bukan saja jangka hayat empangan dapat dipanjangkan dari segi struktur, tetapi kerja mekanikalnya juga dapat dipanjangkan hayatnya. Jadi memandangkan empangan Pedu adalah empangan yang terbesar dan kerja-kerja yang dilakukan ini mendapat skop yang pertama di Southeast Asia sebenarnya. Datuk Suraya menyatakan demikian selepas melakukan lawatan kerja meninjau perkembangan projek pemulihan empangan Pedu. Apabila siap kelak, empangan Pedu mampu menyalurkan air lebih banyak dan cepat untuk keperluan sektor domestik dan pertanian. Kilang memproses tayar terpakai untuk hasilkan minyak tar yang menyebabkan tumpahan diesel di Sungai Johor awal pagi semalam sudah diarah hentikan operasi serta-merta. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat mendedahkan berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar JAS, kilang berkenaan turut beroperasi secara haram tetapi mempunyai lesen sementara daripada Majlis Perbandaran Kulai. Sampel pencemaran sudah diperoleh Jabatan Alam Sekitar dan siasatan sedang dijalankan. Jika terdapat bukti untuk pertuduhan, kilang berkenaan boleh dituduh mengikut Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1975. Sabit kesalahan boleh dipenjara 5 tahun atau denda RM100,000 atau kedua-dua sekali. Tinjauan RTM pagi tadi mendapati operasi pembersihan dengan meletakkan alat perangkap minyak di laluan sungai berkenaan sedang dijalankan. Operasi bersepadu ini dilakukan bersama Syarikat Air Johor SAJ, Badan Kawal Selia Air Negeri Johor Bakar dan Jabatan Alam Sekitar. Loji rawatan air Sungai Semanggar dan Sungai Johor juga sudah mula beroperasi seperti biasa pada pukul 11.30 pagi tadi. SAJ juga sudah mula memasang tangki di beberapa kawasan sebagai alternatif bekalan air kepada pengguna. Kompleks Hub Pendaratan Ikan Muara Sungai Duyung Padang Temu Melaka yang tertangguh penggunaannya sejak 7 tahun lalu dijangka akan dipulihkan semula dalam tempoh setahun. Jaminan diberi Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dengan memaklumkan satu perbincangan telah dibuat dengan agensi-agensi berkaitan untuk menangani masalah itu. Penangguhan penggunaannya bagi pendaratan hasil tangkapan nelayan disebabkan kawasan itu diliputi lumpur tebal sehingga menyukarkan bot-bot nelayan memasuki kawasan tersebut. Nampaknya pihak JPS telah menyediakan kertas cadangan pemulihan kawasan ini. Saya mencadangkan supaya ia diambil kira semula termasuk pembinaan break sludge dan juga mengeluarkan lumpur secara keseluruhannya, bukan secara berperingkat.
dan saya akan membawa cadangan ini ke kementerian untuk kita sama-sama selesaikan, insya-Allah. Datuk Seri Idris berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Teluk Mas. Kerajaan Melaka akan memastikan pemaju perumahan di negeri itu tidak sewenang-wenangnya mengenakan GST terhadap pembeli rumah. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun menegaskan kerajaan negeri akan memantau harga jualan rumah agar mengikut harga pasaran dan bukan kerana pelaksanaan GST. Datuk Seri Idris menyatakan perkara itu ketika ditemui media sewaktu melakukan lawatan kerja mingguan ke kawasan Dun Teluk Emas. Tengok tidak ada sebarang permohonan drastik daripada mana-mana pihak untuk meningkatkan harga rumah. Cuma permohonan untuk menyesuaikan harga rumah dengan kawasan-kawasan sekitar, bukan kerana GST. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Idris berkata mesyuarat Exco Rabu lalu memutuskan semua Exco kerajaan negeri mengikut portfolio masing-masing menjadi mata dan telinga kerajaan dalam penguatkuasaan GST. Mereka juga perlu memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada rakyat di kawasan masing-masing, terutama dalam kalangan mereka yang masih keliru mengenai pelaksanaan cukai baru itu. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis Profesor Datuk Dr. Ahmad Rizwan Abdul Rahman tampil memberikan penjelasan berhubung dakwaan seorang pelajar dalam laman sosial dikenakan GST dalam saman lalu lintas. Kesilapan teknikal telah mengakibatkan perkara itu berlaku memandangkan aplikasi baru yang diperkenalkan dalam sistem pengkomputeran universiti berkenaan. Selepas menyedari keadaan itu, pihak universiti segera bertindak mengembalikan semula caj GST kepada pelajar berkenaan. Kesilapan itu juga telah melibatkan 9 pelajar lain yang berdepan kesalahan serupa. Beliau mengakui terdapat beberapa bayaran yang tidak sepatutnya dimasukkan GST tetapi telah dikenakan dalam resit bayaran dan masalah yang dihadapi itu sepatutnya dirujuk ke pejabat bendahari terlebih dahulu tanpa menggunakan laman sosial. Saya ingin nasihatkan pelajar-pelajar lah dan siapa-siapa sajalah dalam negara ni, sebab kalau benda yang boleh diselesaikan secara dalaman, eloklah kita selesaikan secara dalaman supaya satu tak menyusahkan orang lain dan tidak memberi tanggapan buruk kepada mana-mana pihak. Jadi kalau benda kecil dihebahkan, orang anggap benda ini satu penyakit yang besar. Bercakap di pejabatnya di Arau Perlis, beliau juga menyifatkan tindakan viral dalam laman sosial dilihat telah memburukkan nama universiti juga pelaksanaannya yang dibuat kerajaan. Mengulas lanjut GST tidak dikenakan terhadap pelajar, sebaliknya dikenakan terhadap individu luar yang berurusan dengan universiti. Pemohon-pemohon yang gagal menerima bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM untuk tahun ini masih mempunyai peluang untuk membuat rayuan sehingga 15 April ini. Peluang berkenaan perlu diambil sepenuhnya kumpulan yang layak dengan mengemukakan rayuan masing-masing di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang terdekat. Lanjutan tempoh itu juga disambut baik hasil tinjauan yang dibuat. Beberapa orang telah jumpa saya sebelum ni yang mengadulah dia orang tidak dapat BRIM sebab salah teknikal, silap isi borang, tak tahu prosedur sebagainya. So apabila saya dapat tahu kata tempoh dilanjutkan, ini sangat baik. Ini menunjukkan mereka masih ada lagi peluang yang mana tak lengkap borang, tidak tahu cara-cara nak claim sebagainya, masih diberi peluang. Bagi pendapat saya, so far rasanya bagus. Sebab bagi peluang pada yang tak dapat lagi tu. Bagus sebenarnya untuk peluang orang yang belum dapat lagi ya. Memang patut dilanjutkan lah. Tempoh rayuan bagi bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 telah berakhir 31 Mac lepas, tetapi kerajaan telah melanjutkan tempoh berkenaan sehingga 15 April depan. Di Terengganu, orang ramai turut menyambut baik langkah kerajaan melanjutkan tempoh rayuan BRIM sehingga 15 April ini. Mereka menyifatkannya sebagai langkah tepat bagi memastikan tiada rakyat yang layak tercicir daripada menerima bantuan itu. Molek lah buat rayuan atas sebaya hak mana tak boleh gitu. Boleh semula, barulah hadir molek.
Kalau lanjut masa tu boleh bagi wak rayu angkat jabat tu. Mana tak boleh tu. Janganlah bising-bising. Kita pak dia barulah hadir. Tak boleh cakap-cakap kelah kopi gitu. Tak molek mustahak kita pergi wak rayuan dulu. Barulah memang ramai. Kira orang tak boleh kan. Kita kemas kini molek account bank kita. Ada rezeki boleh. Tak boleh cuba lagi dah you orang bagi masa kan. Kita minta lah masa ada peluang BM buat apa payahnya. Dah bawa bising-bising tak guna Lakon lanjutan ni sesuatu benda yang payah untuk rakyat Malaysia yang belum mendapat BRIM. Yang terutama sekali yang berpendapatan rendah. Saya bagi penduduk rasa terima kasih kepada kerajaan. Mungkin ada masyarakat yang tertinggal semasa ni ada duduk luar ke apa lagi. Saya nampak bagus. Dalam tu pula saya nampak sistem perak yang dia tu sangat bagus. Kerana learning kalau ada orang mati, hari tu juga kita boleh duit untuk perak dia yang RM1,000 tu. Tu rasa untuk menyenangkan keluarga dia lah. Molek-moleknya gitu lah. Sebab ada rakyat miskin lagi kan. Hak patut boleh lagi. Kena boleh lah. Jadi cepat-cepat lagi. Pergi ke jabat lah. Masih lah. Sebab kapur ni memang susah. Pendapatan sekarang pun kita rasa pernah orang getah pun memang berat-berat sangat dah ni. Kalau dapat BRIM tu rasanya sekarang ni rasanya dekat bulan Ramadan. Maknanya bolehlah untuk membuat persiapan Ramadan, Hari Raya. Pembayaran peringkat kedua bakal dilaksanakan pada 28 Mei yang secara keseluruhannya memberi manfaat kepada 7.28 juta penerima bagi kategori isi berpendapatan RM3,000 ke bawah. Datuk Dr. Muhammad Puad Karash yang juga Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO turut menyelar tindakan segelintir pemimpin pembangkang yang gemar menyalahgunakan media sosial dengan niat mengelirukan rakyat, dan ini termasuk dalam isu berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Kesal dengan sikap pemimpin terbabit yang bertindak keluar dari Dewan Rakyat ketika pihak kerajaan berusaha menjawab semua tuduhan liar yang dilemparkan melalui media sosial, beliau menyifatkan mereka seolah-olah baling batu sembunyi tangan. Semasa penggulungan Kementerian Keuangan minggu lepas oleh Datuk Husni Hanazlah, dia sudah menjawab semua. Tapi malangnya kenapa Rafidi dan Tony Puah tak ada dalam parlimen? Jadi seolah-olah dia nak menggunakan media sosial je. Tapi bila berdepan dia tak nak. Tanyalah semasa perdebatan tu, penggulungan tu. Tapi diorang berdua ni tak ada. Jadi maksud pada saya mereka ini penakut. Ya. Maksudnya dia tak nak berhujah dari segi fakta. Dia cuma nak manipulate fakta ya untuk mengelirukan rakyat. Pameran perdagangan halal antarabangsa terbesar di dunia. Tingkatkan kualiti perniagaan anda di MIHAS 1 hingga 4 April di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dianjurkan sempena World Halal Summit. Jumpa anda di MIHAS 2015. Bertemu kembali. Kartunis Zunar 53 tahun mengaku tidak salah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 9 pertuduhan berhubung kenyataannya dalam laman sosial Twitter yang berbau hasutan, dan ia berhubung keputusan rayuan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Persekutuan 10 Februari lalu. Hakim Zainul Rashid Hussein kemudian menetapkan jaminan RM2,500 bagi setiap pertuduhan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM22,500. Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli SM Akwarul Haq didakwa mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948. Seksyen berkenaan memperuntukkan hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun bagi kesalahan pertama. Sementara bagi kesalahan berikutnya, seseorang itu boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun jika sabit kesalahan. Kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman kekira 3 petang 10 Februari 2015. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nordin Ismail, sementara Zunar diwakili Peguam S. Ambiga dan Latifah Koya, dan Hakim Zainul Rashid kemudian menetapkan 20 Mei depan sebagai sebutan semula kes.
Bagaimanapun, selepas setengah jam membayar ikat jamin di Kompleks Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur, kartunis Zunar ditahan semula. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komiti Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur IPKKL SAC Zainuddin Ahmad mengesahkan mengenai penahanan itu. Difahamkan Zunar sekali lagi ditahan untuk siasatan berhubung salah satu tulisan dalam laman Facebook miliknya. Zunar kini berada di IPD Dang Wangi untuk memberi keterangan bagi siasatan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang dalang pemalsuan pasport warga asing dan 4 lelaki warga Pakistan dicekup penguatkuasa imigresen Melaka dalam serbuan di 3 lokasi berasingan bermula Rabu lalu sehingga awal pagi tadi. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Mahfuz Mahmud, kejayaan itu hasil risikan pihaknya yang dilakukan sejak Isnin lalu selepas menerima aduan daripada orang awam mengenai wujudnya sindiket pemalsuan pasport antarabangsa. Pada masa kita tahan, dia memiliki pasport tapi telah overstay lah, telah lebih masa, dan manakala seorang lagi tidak memiliki apa-apa dokumen pada masa tersebut. Dalam sidang media di Melaka, Mahfuz berkata hasil siasatan awal membawa kepada maklumat mengenai penghantaran pasport palsu yang ditempah seorang lelaki. Seorang lelaki Pakistan dipercayai menghantar pasport palsu itu dicekup 8.45 malam tadi di Plaza Tol Aikro. Hasil soal siasat membawa kepada maklumat mengenai lelaki yang dipercayai dalang pengeluaran pasport palsu yang berada di Danau Kota Kuala Lumpur. Awal pagi tadi, seorang lelaki berusia 37 tahun ditahan di sebuah rumah di lokasi itu dan 24 pasport antarabangsa palsu warga Myanmar, Nepal, Indonesia dan Pakistan ditemui. Selepas dihanyutkan arus lebih seminggu lalu sehingga ditemui memasuki sempadan perairan Thailand, 5 nelayan tempatan diselamatkan anggota Peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM wilayah timur. Bot mereka ditunda selepas mendapat kebenaran pihak berkuasa Indonesia dan tiba di jeti Pangkalan Maritim Kemaman kira-kira pukul 2.30 pagi tadi. Kesemua mereka ditemui dalam keadaan selamat pada kedudukan 25 batu nautika di sempadan Zon Ekonomi Eksklusif Indonesia kira-kira pukul 6 pagi semalam. Semua krunya dijumpai selamat dalam keadaan. So di sini kita mengucapkan terima kasih kepada kapal dagang MP Premier yang telah memberi bantuan makanan dan minum sebelum ianya bergerak terus ke pelayaran seterusnya. Sebelum ini, sebuah kapal minyak yang dalam perjalanan ke Singapura terserempak dengan bot terbabit dan memberikan bantuan makanan dan minuman serta pakaian sebelum meneruskan perjalanan. Kesemua anak kapal telah dibawa ke Hospital Kemaman bagi pemeriksaan lanjut. Hanyut sampai sepadan Indonesia, jumpa dengan Merah Indonesia. Saya naik atas bot dia, pinjam telefon, cakap dengan toke, pukul 1.17. Bayar 3 hari baru jumpa tabur. Ingat adik-beradik lah tu. Bot nelayan terbabit dipercayai keluar menangkap ikan dari Pantai Dungun kira-kira pukul 5 petang pada 22 Mac lalu. Dalam laman Twitter milik Datuk Seri Najib Razak telah menyatakan pendirian Malaysia terhadap serangan militan terhadap sebuah universiti di Timur Laut Kenya. Malaysia mengutuk serangan itu yang telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 147 individu terbunuh. Malaysia menolak perbuatan ekstremisme yang dilakukan atas nama Islam. Reuters melaporkan lelaki bersenjata daripada kumpulan militan Al-Shabaab berempuh masuk ke kampus Universiti Garissa dalam serangan pada waktu subuh dan membunuh sekurang-kurangnya 147 orang pada Khamis. Dilaporkan serangan itu berlaku hampir 15 jam selepas 4 lelaki bersenjata melepaskan tembakan di dalam kampus itu. 4 lelaki bersenjata itu, badan mereka dipasang dengan bahan letupan, telah dibunuh menurut seorang pegawai Kenya. Al-Shabaab yang melakukan serangan maut di pusat beli belah Westgate di Nairobi pada 2013 mendakwa bertanggungjawab melakukan serangan di kampus itu. Seterusnya, laporan langsung negeri-negeri dimulakan dengan rakan penyampai Asli Ismail di Sabah diikuti Nur Juana Abdullah di Sarawak dan juga Nur Amalina Abdul Halim di Melaka. Jadi kita teruskan dengan Asli Ismail. Silakan Asli.
Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Rakyat di negeri ini diminta tidak gusar dengan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST yang bermula 1 April lepas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyatakan sistem cukai baharu itu sebenarnya mampu memberi manfaat jangka panjang kepada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara serta negeri. Sebaliknya, Datuk Musa mahu rakyat menjadi pengguna yang bijak dengan berbelanja secara berhemah dan hanya membeli barangan keperluan sahaja. Selain itu, mereka juga boleh menggunakan hak sebagai pengguna dengan membuat laporan atau aduan mengenai salah laku peniaga berkaitan GST kepada kementerian dan jabatan berkaitan. Beliau berucap demikian pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Sungai Obar, Sandakan. Datuk Musa turut mengarahkan para pemimpin di negeri ini lebih kerap turun padang mendekati rakyat dan memberi penjelasan mengenai pelbagai dasar dan program kerajaan termasuk pelaksanaan GST. Langkah turun padang itu tidak seharusnya dijadikan bermusim ketika menjelang pilihan raya sahaja, tetapi perlu dibuat sepanjang masa. Beliau juga berkata kerajaan negeri sentiasa berusaha menggalakkan kemasukan pelabur asing untuk menanam modal di negeri ini sekaligus mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Sebanyak 1,118 pemeriksaan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sabah pada hari kedua Ops Catut sempena pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST. Setakat ini sebanyak 2,399 pemeriksaan telah dijalankan sejak GST dimulakan 1 April lepas. Pemeriksaan itu melibatkan 14 pemborong, 82 peruncit, 5 hypermarket, 38 supermarket, 73 minimarket, 214 kedai runcit serta 34 premis yang menawarkan perkhidmatan. Turut disenaraikan 258 pasar malam, 322 pasar basah, 71 gerai dan kedai makan serta 8 restoran. Menurut kenyataan media pengarah perdagangan dalam negeri, koperasi dan kepenggunaan KPDNKK Sabah Severinus Tukah, 2 notis dikeluarkan Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 turut dikeluarkan kepada peniaga restoran dan kedai menjual kad prabayar tambah nilai masing-masing di Sandakan dan Keningau. Selain itu, satu tindakan kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 di daerah Sandakan yang melibatkan nilai rampasan RM200 dan nilai kompaun RM100. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah akan mengaktifkan pelan tindakan pencegahan berlakunya jerebus kiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan tren semakin meningkat. Pengarahnya Datin Hajah Hanili Hagazali berkata, menerusi pelan itu, JAS akan mempertingkat kekerapan rondaan bagi mengesan punca peningkatan bacaan IPU sehingga menjejaskan kualiti udara. Rondaan melalui darat dan udara itu akan tertumpu di kawasan-kawasan sering terbakar seperti kawasan Tanah Gambut di Beaufort dan Kuala Penyu selain tapak pelupusan sampah. Sehingga Mac lalu, 260 rondaan dilakukan JAS Sabah dan 1 kes pembakaran terbuka melibatkan kawasan perindustrian di Kesan. Datin Hajah Hanili ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Datin Hajah Hanili turut mengingatkan orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan tidak melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti udara. Mengelakkan daripada melakukan pembakaran terbuka ke atas sisa-sisa pertanian mereka seperti jerami, sebab amalan ini boleh juga membawa kepada berlakunya kejadian jerebu yang lebih teruk lah. Mana-mana pihak yang melakukan pembakaran terbuka secara sengaja boleh didakwa di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM2,000 dan penalti RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Skuad Sabah Rhinos yakin dapat meneruskan rentak kemenangan sekiranya semua pemain dapat menunjukkan prestasi sebenar mereka apabila bertemu T-Team di Kuala Terengganu malam ini.
Menurut Ketua Jurulatih Sabah Mike Mulvey, walaupun pertemuan menentang T-Team dianggap sukar, namun beliau optimis anak buahnya mampu memberikan aksi terbaik berbanding sebelum ini. Pengendali berusia 52 tahun itu juga yakin semangat semua pemain ketika latihan amat diperlukan kerana masih banyak perlawanan yang akan dihadapi. I'm happy with the players' attitude and I'm happy with our preparation. Now we need to go and do it. Because what we want to do is put in a very good performance, get a good result and then come back home next week in front of our own fans. Mike berkata demikian kepada RTM ketika ditemui pada sesi latihan terakhir pasukan Sabah Rhinos di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Sabah UMS. Kemasukan pemain import baru berusia 25 tahun dari Australia, Joel Kianesi, juga nyata mampu memperkuat serangan skuad Badak. Kianesi akan didaftarkan hari ini dan dijangka bersama-sama pasukan bertandang ke Terengganu. Sabah Rhinos kini menghuni kedudukan teratas Liga Perdana dengan 12 mata selepas mencatatkan 4 kemenangan dan 1 kalah daripada 5 perlawanan sebelum ini. Baiklah saudara, sekian sumbangan bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya bersama rakan penyampai Nur Jauna di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Asli di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kemakmuran negeri Sarawak sangat bergantung kepada keharmonian dan kedamaian yang dimiliki oleh penduduknya yang pelbagai kaum. Faktor itu penting supaya penduduk Sarawak dapat menghargai dan memperkukuhkan keamanan serta kestabilan yang diwarisi meskipun hidup berbeza agama dan budaya. Dalam konteks negeri Sarawak yang di-Pertuan Negeri Tun Pahang Sri Abdul Taib Mahmud berkata, orang Islam tidak boleh hidup dalam kalangan masyarakat Islam sahaja, begitu juga dengan masyarakat beragama lain. Toleransi dan rasa saling menghormati telah menjadikan masyarakat di negeri ini dapat berhubung antara satu sama lain dalam keadaan bertimbang rasa sekaligus menangkis gejala yang kurang baik antara mereka. Jalinan persefahaman itu telah menempatkan masyarakat Majmuk Sarawak sebagai masyarakat unik dan bertoleransi tinggi yang mengutamakan kerjasama, saling hormat menghormati serta kecintaan yang mendalam terhadap negeri dan tanah air. Tun Pahang Sri Abdul Taib Mahmud berkata demikian pada Majlis Perasmian Perhimpunan Perwakilan Harakah Islamiyah Hikmah ke-18 di Petra Jaya Kuching. Perhimpunan Perwakilan Tri Tahunan kali ke-18 selama 2 hari itu menghimpunkan 40 orang ahli Majlis Tertinggi Hikmah serta 190 orang perwakilan dan pemerhati dari 12 cawangan hikmah dari seluruh Sarawak dan 1 dari wilayah persekutuan. Misteri kehilangan Bun Son Osman selama 3 hari terjawab apabila mayatnya dijumpai terapung di bawah jambatan Tun Abdul Rahman Yaakob Kuching awal pagi tadi. Menurut abang mangsa Santoni Osman, adiknya yang tidak pulang ke rumah sejak turun memancing menggunakan sebuah sampan 3 hari lepas menimbulkan kerisauan keluarganya yang tinggal di kampung Gitak Laut. Mayat Bun Son yang ditemui terapung di permukaan sungai telah dibawa keluar oleh anggota bomba dan penyelamat Petrajaya pada jam 8.50 pagi selepas menerima panggilan daripada pihak polis. Nampak dah bautnya diikat dekat bahaya. Dengan selipar, sigit, dengan jala apa masih dalam baut dengan handphone apa masih dalam baut. Kan faham baut ada dekat siang pagi ya. Tadi bapak mai ambil bawa pulang. Suspek benda lain lah, ikutnya apa hal lah. Yalah kami orang bercari 3 hari 3 malam bercari semua balai polis, semua rumah kawan, rumah siapa-siapa lah kami tahu. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk dibedah siasat. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Fauzilan Abdul Aziz yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan insiden itu. Keluarganya sebelum ini telah berusaha mengesan mangsa di sekitar Kuching namun gagal. Punca kematian Bun Son sedang dalam siasatan. Penerangan terperinci mengenai cukai barangan dan perkhidmatan GST perlu diteruskan dengan lebih terperinci. Menurut Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikum, kesedaran dan pemahaman rakyat mengenai GST belum begitu lengkap. Katanya penjelasan pihak berkaitan GST penting agar rakyat dapat memahaminya dengan betul dan lebih tepat, seterusnya menghapuskan sebarang kekeliruan yang timbul. The consciousness and the understanding of the citizen life with regards to GST is not that
completed. I think it needs a lot of campaign and a lot of explanation will need to be done. Tan Simawan ditemui pemberita selepas menerima kunjungan hormat ahli-ahli baharu Parti Tenaga Rakyat Sarawak Teras dari Kelakar Seratok di pejabat parti itu di Kuching. Pada kunjungan hormat itu, beliau yang juga Presiden Teras turut menerima 500 borang keahlian baharu daripada Ketua Cawangan Teras Kelakar, Yusuf Terang. Mengulas dasar pembangunan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, beliau menyifatkan Perdana Menteri sebagai seorang yang berpengalaman dan komited serta mempunyai pendekatan tersendiri dalam melaksanakan agenda pembangunan negara. Bagi Tan Simawan, selagi agenda yang dilaksanakan itu membawa manfaat kepada semua, rakyat harus memberi sokongan padu dan mentransformasikan diri sejajar dengan dasar yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri dalam membawa Malaysia ke era pembangunan pesat dan negara berpendapatan tinggi. Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar, rakyat yang tinggal di kawasan perkampungan dalam bandar akan terus diberi perhatian dalam menikmati pelbagai pembangunan. Menurut Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin, banyak pembangunan dapat dilihat sedang dan akan dilaksanakan bagi memastikan kesaksamaan itu dinikmati oleh semua golongan di bandar maupun di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas melancarkan pembinaan jambatan sementara di Kampung Puja Tanjung Batu, Miri. Jambatan separuh simen dan kayu itu dibina bagi menggantikan jambatan kayu yang telah roboh sebelum ini. Jambatan itu bersifat sementara kerana sudah ada rancangan untuk menaik taraf jalan raya ke kawasan itu. Selain penduduk Kampung Puja Tanjung Batu, penduduk Kampung Padang Kerbau dan Kampung Puja Seberang turut mendapat manfaat pembinaan jambatan sementara itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Nur Amalina di Melaka. Terima kasih rakan segas dari Sarawak. Sambutan Hari Belia Negara peringkat Melaka bakal berlangsung pada 8 hingga 10 Mei depan di Dataran 1 Malaysia, Kelebang. Kerajaan negeri bersetuju mengadakan sambutan berkenaan sebagai penghargaan kepada setiap pertubuhan belia dan individu yang banyak memberi motivasi dan sokongan sesama mereka. Sempena sambutan itu nanti, Anugerah Perdana Belia Negara APBN bakal diberikan buat persatuan serta individu belia yang menunjukkan kecemerlangan dalam pembangunan golongan berkenaan. 8 persatuan telah disenaraikan layak bertanding dalam APBN peringkat negeri. Manakala bagi kategori individu lelaki pula, 4 orang tersenarai dan individu perempuan hanya 2 orang. Saya menasihatkan pada persatuan dan juga individu yang bakal mewakili negeri ini supaya keterampilan diri itu mestilah autentik. Autentik ni maknanya genuine. Jangan di make up. Bila di make up nanti dia akan tolak markah. Saya telah faham sedikit cara penilaian ialah jika kita memberitahu bahawa kemajuan kita dalam pertubuhan belia ini banyak dibantu oleh pihak lain, terutamanya pihak swasta dan kerajaan, itu akan mengurangkan lagi markah kita lah. Beliau menyatakan demikian selepas mengumumkan keputusan pemenang APBN peringkat negeri. Gabungan Belia 4B Melimau Pasir menerima anugerah itu bagi kategori persatuan sekaligus melayakkan mereka menerima wang tunai RM10,000 beserta piala dan sijil penghargaan. Kategori individu perempuan pula diterima R. Malini, manakala kategori individu lelaki dirangkul Razak Abu Hassan dan masing-masing menerima RM3,000 beserta piala dan sijil penghargaan. Kesemua mereka akan menerima anugerah tersebut pada 9 Mei nanti. Jati diri generasi muda diyakini mampu dipupuk menerusi kor kadet polis di sekolah juga kor sukarelawan polis siswa-siswi sukses di universiti. Penubuhannya diharap mampu menjadikan kumpulan sasar rakyat Malaysia yang berdisiplin serta cintakan negara. Ketua Polis Negeri Datuk Chua Gilai mengakui kedua-dua kor itu bukan sahaja mendedahkan mereka dengan tugas kepolisan, tetapi juga semangat setikawan dan juga meningkatkan jati diri yang lebih positif. Jadi
melalui program seperti Kokedap Polis ini, kita harap kita dapat tanamkan jati diri mereka ni supaya mereka tidak senang terpengaruh dengan propaganda yang dibuat oleh Islamic State, dan mereka saya berharap juga bahawa mereka dapat menunjuk jalan atau membuka mata kawan-kawan mereka yang mungkin telah terpengaruh. Dan mereka ni saya berharap juga apabila dewasa nanti ada keinginan untuk memasuki pasukan polis. Bercakap di Merlimau, beliau juga menaruh keyakinan disiplin tinggi dalam pelaksanaan program-program Corps Cadet Police bakal menjadi pedoman hidup mereka pada masa akan datang. Bermula semalam, Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikro menjadi tumpuan awam dengan penganjuran Karnival Pendidikan Negeri bertemakan inovasi pendidikan penjana transformasi. 150,000 pengunjung dijangka hadir sepanjang 3 hari penganjurannya. Maklum balas positif diterima memandangkan program yang berlangsung di bawah satu bumbung merangkumi pelbagai jenis kursus atau pengajian, jualan dan pameran buku serta tawaran pinjaman. Karnival ni saya rasa bagus kot sebab dia ada jual buku, so budak-budak kecil yang mak bapak dia nak bawa kat sini dia boleh belikan buku untuk anak dia. Lepas tu ada booth untuk college-college kan, so mana yang college yang kita tak tahu pun kita jadi tahu kalau kita datang sini. Baguslah untuk program ni, sebenarnya untuk pelajar lepasan SPM, sebab di program Karnival ni banyak tawaran lah untuk kemasukan di institusi pengajian tinggi. Bagus dan usaha seperti ini patut dibuat pasal kita nak kena terapkan nilai-nilai pendidikan pada generasi bawah-bawah yang akan datang ni lah. Tahniah kepada Kerajaan Melaka sebab anjurkan Karnival seperti ini, di mana kita boleh tengok ramai student-student yang datangan untuk kongsi dengan peniaga-peniaga dengan penjual buku semua untuk diorang dapat pendidikan. Memang elok datang sini sebab sini ada banyak gerai untuk jual buku, jual makanan. So kita boleh dapat, kalau kita kat rumah kita tak dapat tahu ini semua mah. Kalau sini kita boleh tengok apa-apa gerai pun ada, at least kita punya fikiran pun luas sikit, boleh dapat pengetahuan yang tak sama-sama punya. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun ketika berucap merasmikan karnival itu berkata, acara seperti ini secara tidak langsung dapat mempromosi pelancongan pendidikan di bawah 12 subsektor pelancongan untuk meningkatkan kedatangan pelancong ke negeri ini. Penawaran pelbagai jenis institusi di Melaka diharap dapat menarik minat pelajar di seluruh negara melanjutkan pelajaran di negeri ini. Daerah Sri Sohon Naratiwat Thailand dipilih sebagai lokasi penganjuran dalam program tahunan Sri Sohon Off-Road Challenge 2015 yang telah disertai 260 kenderaan skuad 4x4 RTM Kelantan dan program anjuran bersama Tourism Authority of Thailand dan Majlis Perbandaran Sri Sohon ini bertujuan mempromosikan Malaysia di negara jiran selain hubungan dua hala kedua negara. Program ini secara tidak langsung dia boleh mempromosikan tourism Malaysia kepada pihak Thailand. Ternyata program kali ini amat memberangsangkan dengan penyertaan 260 kenderaan dengan pelbagai aktiviti dilaksanakan. Kerjasama yang adalah amat baik. Dan saya juga berterima kasih atas kerjasama dan bantuan oleh pihak berkuasa Malaysia dan Thai yang telah banyak memudahkan urusan program ini dijalankan. Kalau nak menjalin sahabatan Malaysia Thai, ada buat rombongan apa ni, kita syukurlah kita pernah menyertai dia. Memberi sokongan lah dan alu-alukan kepada di sana untuk bekerjasama dengan para belia. Hadir sama Pengarah Penyiaran Kelantan Zulkifli Saleh dan Ketua Unit Rancangan Kelantan FM Nur Jaafar. Sebelum ini, program Sri Sohon Off-Road 3 Challenge 2014 terbuka kepada persatuan-persatuan dan kelab-kelab 4x4 dari Thailand dan Malaysia, khususnya dari Kelantan.
Kaedah penentuan cuaca yang kurang diketahui masyarakat membolehkan penganjuran Karnival Kreativiti dan Science for You 2015 peringkat Zon Utara diadakan. Orang ramai yang berkunjung ke pameran ini akan diberikan maklumat terkini berkaitan teknologi yang digunakan, juga pameran serta demonstrasi teknologi bagi proses penentuan ramalan cuaca. Apa metod-metod, apa teknik-teknik ramalan cuaca yang sepatutnya yang selalu kita dengar dalam radio dan televisyen, tetapi pada kali ini pelajar-pelajar sendiri merasai apa secara langsung yang berlaku apabila satu-satu ramalan cuaca yang dibuat. Malah mereka terutamanya pelajar berpeluang melakukan pelbagai aktiviti yang telah disediakan termasuk membaca laporan cuaca. Program yang berlangsung selama 3 hari di Dewan Milenium Kepala Batas turut menumpukan kepada perkongsian ilmu berteraskan sains, teknologi dan kemahiran. Turut mengambil bahagian dalam karnival ini adalah pelbagai agensi serta bahagian di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Bagi pelajar, penganjurannya memberi manfaat serta menguji minda. Boleh macam dapat tahu apa yang lebih mendalam tentang bio, fizik, kimia tu. Lepas tu yang menarik aktiviti, macam-macam aktiviti hadiah pun menarik. Manfaat yang boleh saya dapat daripada program ni ialah boleh tahu tentang banyak universiti yang boleh kita masuk lepas habis pelajar. Lepas tu dapat tahu pasal sains, bio semua. Pameran inovasi yang dicipta pelajar sekolah rendah dan menengah dari Zon Utara juga dipamerkan di karnival ini. Lebih 3,000 pengunjung dijangka hadir. Jelajah Kemahkotaan Johor 2015, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan merasmikan Masjid Bandar Permas Johor Bahru. Masjid berkenaan dibina dengan kos RM3.2 juta di atas tanah seluas 5.5 ekar, mampu memuatkan kira-kira 1,500 jemaah. Terdahulu, Tunku Ismail serta tetamu kehormat menunaikan solat Jumaat di masjid yang mula digunakan sejak tahun 2013 itu. Selesai solat, Tunku Ismail yang menjadi wakil rasmi Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan masjid. Perasmian masjid ini juga menjadi salah sebuah daripada jangkaan 20 masjid yang bakal dirasmikan sepanjang tahun ini di Johor Bahru. Hadir sama Tunku Temenggung, Tunku Idris Sultan Ibrahim dan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin. Umat Islam diingatkan untuk menjauhi amalan khurafat semasa berlakunya fenomena gerhana bulan malam esok. Sebaliknya digalakkan beristighfar dan mendirikan solat sunat serta khutbah sama ada di masjid, surau maupun kediaman masing-masing. Penceramah bebas Ustaz Fazil Hassan turut menggalakkan umat Islam memperbanyakkan zikir dan bersedekah. Banyak kita beristighfar, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada itu yang saya kata tadi, solat gerhana ni dituntut jemaah dan boleh dilakukan secara berjemaah dengan dibaca ayat-ayat dalam keadaan jahriyah disebut derah nyaring. Kalau gerhana bulan nyaring, kalau gerhana matahari dibaca dengan sir, baca perlahan-lahan. Dan saya menyuruhlah semua Islam bolehlah kita hadir ke masjid, ke surau, kita melakukan solat berjemaah dan diakhiri dengan khutbah. Beliau menyatakan demikian selepas ditemu bual dalam program radio Kedah FM. Gerhana bulan dijangka bermula pada pukul 7.21 malam, manakala gerhana bulan penuh pada pukul 7.57 malam. Kemuncak gerhana penuh adalah pukul 8 malam. Gerhana bulan penuh tamat pada 8.02, gerhana bulan penuh tamat ubra pada pukul 9.45, manakala penumbra tamat pada 10.58 malam.
Dan sebelum berakhir, fokus utama sekali lagi. Malaysia kutuk serangan militan di timur laut Kenya. Tarik tali Selangor terhadap kerajaan persekutuan kelirukan rakyat. Dan pemaju perumahan di Melaka bakal dikenakan tindakan jika kenakan GST. Baiklah saudara, sekian dulu Nasional 5 edisi 3 April 2015. Laporan cuaca menyusul selepas ini daripada Jabatan Meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Para penonton yang dihormati sekalian, anda bersama Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia untuk informasi cuaca terkini. Kita mulakan dengan meninjau model angin serantau. Tiupan angin diperhatikan bertiup dari pelbagai arah di rantau Malaysia dengan tiupan dari arah timur laut di rantau Malaysia Timur dan dari arah barat laut di rantau Semenanjung dengan kelajuan sederhana iaitu di antara 10 hingga 30 km sejam. Buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan di mana-mana kawasan perairan Malaysia berikutan tiupan angin sederhana ini. Sementara itu, status terkini kedudukan Taufan Mesa dan Taufan ini kini berada kira-kira 1,500 km ke timur laut Sandakan Sabah dan ianya pada ketika ini dijangka bergerak ke arah barat dan ia dijangka akan membadai Kepulauan Luzon dalam tempoh 1 hingga 2 hari lagi. Taufan ini dijangka tidak akan memberi kesan kepada keadaan cuaca mahupun keadaan angin di rantau Malaysia. Oleh itu, orang ramai tidak perlu bimbang dengan kehadiran Taufan Mesa ini. Sementara itu, cerapan imej radar terkini menunjukkan pada ketika ini keadaan cuaca hujan berserta ribut petir diperhatikan berlaku di beberapa tempat di Semenanjung, terutamanya di sekitar negeri Pahang melibatkan daerah Jerantut dan juga Kuantan, serta di kawasan timur Johor melibatkan Mersing dan juga Kota Tinggi serta di daerah Lidang dan Muar. Hujan juga diperhatikan di 1-2 tempat di sekitar negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, juga di sekitar negeri Selangor, iaitu di sekitar daerah Hulu Langat dan Hulu Selangor, juga di negeri Sembilan melibatkan daerah Jelebu, juga Tampin dan juga di sekitar daerah Kuala Pilah serta Melaka. Dan dijangka hujan yang sedang berlaku ini akan berterusan sehingga ke malam ini. Di negeri Sabah pula diperhatikan keadaan cuaca secara amnya cerah di kebanyakan bahagian pada sebelah petang ini. Kecuali hujan berserta ribut petir diperhatikan tertumpu di kawasan pantai barat dan pedalaman negeri Sabah. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca pada ketika ini tidak hujan. Di negeri Sarawak pula diperhatikan hujan berserta ribut petir pada ketika ini berlaku di kebanyakan tempat di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Melibatkan bahagian Samarahan, Seri Aman, Kapit, Mukah, Sibu, juga di sekitar bahagian Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan dijangkakan keadaan cuaca hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini juga akan berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, saudara, kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia melalui paparan grafik yang seterusnya. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.